Ya, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 5. Untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi pada minggu ini, cikgu masih ajar lagi tajuk seperti minggu lepas, iaitu struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam logaritma. Okey, dua topik yang cikgu ingin ulang kaji berdasarkan apa yang telah kamu buat, latihan yang telah cikgu berikan. Bila cikgu semak, terdapat pelbagai kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi pada minggu ini, cikgu nak terangkan dua topik, iaitu yang pertama, bagaimana untuk menulis sudut kod dan bagaimana untuk menghasilkan carta alih berdasarkan sudut kod. Okey, ini merupakan satu bentuk sudut kod. Okey, jadi murid-murid perlulah lihat bagaimana cara penulisan yang betul bentuk sudut kod ini, ya. Okey, ini pula adalah bentuk carta alih. Jadi selepas murid-murid hasilkan sudut kod tadi, daripada sudut kod tadi, murid-murid perlu hasilkan carta alih. Okey, ni contoh di mana contoh ni cikgu ambil daripada latihan yang murid-murid perlu siapkan pada minggu lepas. Jadi cikgu ambil contoh yang ada dahulu. Okey, ya. Okey, kalau kita lihat pada penyataan tadi, okey, mula-mula murid-murid perlu highlightkan perkataan kunci untuk penyataan ini. Sebagai contoh, okey, yang ni cikgu highlightkan. Yang pertama, perkataan masuk. Kemudian perkataan mencari. Seterusnya perkataan membawa. Dan seterusnya keluar. Itu adalah kata kunci yang cikgu akan masukkan dalam sudut kod. Okey, kita lihat dulu macam mana step yang pertama. Yang pertama kita perlu, murid-murid perlu tulis perkataan mula. Dan perkataan mula ini haruslah ditulis dalam tulisan yang besar. Okey. Seterusnya, masuk ke dalam kedai runcit. Di mana perkataan masuk, murid-murid perlu tulis dalam huruf besar. Warna tu, itu warna apa? Cikgu nak highlight saja. Bukan awak perlu tulis dengan pen merah, ya. Okay, seterusnya cari garam. Okey, cari tu cikgu letak huruf besar. Kemudian, okey, jika garam dijumpai, maka kalau dia dah jumpa garam, dia nak pergi mana? Pergi ke kaunter bayaran untuk dibayar. Okey. Kemudian tamat jika. Seterusnya, okey, keluar dari kedai runcit. Dan seterusnya tamat. Okey, kalau kamu lihat perkataan-perkataan yang berwarna merah tu, murid-murid perlu tulis dalam tulisan besar, huruf besar. Okey, lepas murid-murid hasilkan sudut kod, murid-murid perlu hasilkan carta alih. Untuk menghasilkan carta alih, murid-murid kena tahu simbol-simbol yang perlu. Okey, cikgu lihat pada minggu lepas, daripada semakan cikgu, ada murid-murid yang menghasilkan carta alih ni menggunakan bentuk yang simbol yang macam-macam. Ada bentuk awan, ada yang buat bentuk bulat semuanya, ada yang buat bentuk bentuk segi empat tepat tu daripada awal sampai akhir. Jadi di situ cikgu nak tunjukkan yang betul. Okey. Kamu lihat bentuk yang pertama tu, untuk fungsi mula dan tamat. Okey. Bentuk dia macam tu. Dia macam segi empat tepat, tapi bucu dia dia buat bulat sikit.
Okey, ada beza dengan segi empat tepat tu. Okey, kemudian yang kedua tu, untuk fungsi proses, awak perlu, murid-murid perlu menggunakan segi empat tepat. Okey, untuk simbol yang ketiga, iaitu simbol diamond, itu adalah untuk membuat pilihan. Dan seterusnya anak panah. Kena buat anak panah. Bukan hanya buat garisan saja. Okay? Kena buat anak panah. Okay? Seterusnya untuk simbol yang kelima iaitu simbol bulatan, iaitu fungsinya sebagai penyambung. Dan seterusnya simbol yang keenam, bentuk macam itulah, iaitu adalah fungsi untuk input dan output. Okey, mari kita lihat macam mana atau bagaimana untuk membina carta alih. Okey, ini adalah sudukut yang telah kita hasilkan tadi kan. Okey, yang pertama, okey, mula. Tengok simbol yang cikgu gunakan. Okey. Okey, cikgu letak anak panah. Okey. Okey, itu adalah proses yang pertama, iaitu masuk ke kedai runcit. Okey, cikgu buat lagi anak panah. Kita tengok lagi. Okey, itu proses yang kedua, iaitu cari garam. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, jika garam dijumpai. Okey. Okey, situ tu cikgu letak. Okey, jumpa garam. Okey, tengok. Okey, ya. Jika ya, kita pergi bayar garam di kaunter bayaran. Okey, awak tengok bentuk yang cikgu gunakan. Seterusnya, okey, jika tidak, dia keluar kedai, okey, dan seterusnya tamat. Awak kena, murid-murid perlu perhatikan bentuk-bentuk yang cikgu guna. Bentuk-bentuk ini adalah penting ya. Murid-murid tak perlu menggunakan bentuk yang lain. Daripada contoh tadi, itu adalah struktur kawalan pilihan. Seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ni, terdapat dua struktur iaitu satu struktur kawalan pilihan, satu lagi struktur kawalan ulangan. Jadi yang contoh tadi adalah struktur kawalan pilihan. Okay. Untuk minggu ni, cikgu bagi satu lagi latihan di mana murid-murid perlu hasilkan sudukut dan carta alih. Jadi murid-murid perlu lihat contoh-contoh yang cikgu bagi tadi dan murid-murid perlu hasilkannya lah dengan betul. Sekian saja untuk minggu ini. Cikgu harap murid-murid faham dan dapat menghasilkan sudukut dan carta alih yang betul. Jika ada apa-apa masalah, murid-murid boleh WhatsApp pada cikgu lah. Okay, sekian saja. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan.